Ketua, saya mohon pertanyaan ini dijawab bersekali dengan pertanyaan bertarikh 27 Ogos oleh Yang Berhormat Papar. Yang juga menyatakan apakah langkah-langkah telah diambil oleh Kementerian untuk menyekat COVID-19. Tuan Yang Dipertua, sehingga 23 Ogos 2020, kumulatif kes positif COVID adalah sebanyak 9,267 kes, yang mana 6,530 adalah warga negara, 2,737 bukan warga negara. Daripada jumlah itu, 8,959 kes telah sembuh dan discharge daripada ward, yang menjadikan kadar kesembuhan adalah 96.68%, yang mana 6,276 adalah daripada warga negara dan juga 2,683 bukan warga negara. 306 kes telah dimasukkan kes ke unit rawatan rapi iaitu ICU, menjadikan kadar dimasukkan ke ICU sebanyak 33%, iaitu 287 warga negara dan 19 bukan warga negara. Dan 125 kes telah dilaporkan meninggal dunia, menjadikan kadar kematian sebanyak 1.35%. 199 adalah warga negara dan 6 bukan warga negara. Daripada 125 kes yang dilaporkan meninggal, 5 negeri yang tertinggi bagi kes ialah Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 24 kes, Johor 21 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 19 kes, Sarawak 19 kes, Negeri Sembilan 8 kes, dan ada banyak lagi yang saya boleh melalui jawapan bertulis. Daripada 125 kes yang dilaporkan meninggal dunia, sebanyak 4 kes adalah laporkan di kalangan anggota Barisan Hadapan yang juga merupakan anggota kesihatan. Walau bagaimanapun, 3 daripada kes ini merupakan anggota yang mendapat jangkitan semasa melawat keluar negara. Tuan Yang Dipertua, perintah PKP yang telah mula dikuatkuasakan pada 18 Mac dilanjutkan kepada 4 fasa. Seterusnya, PKPB dan PKPP telah membantu beri ruang bagi pihak kerajaan untuk pelaksanaan pelbagai aktiviti dan tindakan kesihatan awam untuk membendung penularan jangkitan COVID secara berkesan. Selain daripada pengawalan rapi pintu masuk antarabangsa, fasa PKP khususnya turut menyaksikan kawalan pergerakan antara negeri di Malaysia dan kawalan terhadap penganjuran aktiviti berkumpulan.
Tindakan drastik ini telah menyebabkan penurunan kepada kes aktif COVID-19 yang direkodkan secara maksima yang seterusnya berhasil melandaikan lengkuk epidemiologi. Pada awal fasa PKP pertama dan kedua, purata kes yang dilaporkan adalah 142 kes sehari dan kini sejak fasa PKPP bermula pada 6 Jun sehingga kini purata kes adalah sebanyak 15 kes sehari. Manakala jumlah kematian disebabkan COVID-19 ini juga berkurangan berbanding pada awal PKP dengan angka maksima kematian pada fasa awal PKP adalah sebanyak 7 kes sehari pada 29 Mac dan kini angka maksimanya hanyalah 1 kes sehari. Tuan Yang Dipertua, berhubung peruntukan menangani wabak COVID-19, Kementerian Kesihatan telah disediakan peruntukan sebanyak RM1 bilion dan sehingga 7 Ogos 2020, KKM telah membelanjakan sebanyak 720 juta ringgit bagi pembelian peralatan, bekalan perubatan, barangan guna pakai consumables dengan izin, PPE, test kit dan lain-lain perkhidmatan dalam usaha mengawal wabak COVID-19. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambah pertama. Soalan tambahan. 30 saat. Terima kasih kepada Yang Tua, terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah memberikan jawapan sebenarnya tadi. Saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan, Perdana Menteri, Menteri Kanan, Kementerian Kesihatan, terutama kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Nur Hisham yang telah dianugerahkan pingat oleh Yang Tuan Agong. Tidak lupa kepada frontliner barisan hadapan yang telah bertungkus lumus. Soalan tambahan saya, sejauh manakah kerajaan memantau perkembangan penyelidikan vaksin diberi nama Sputnik V yang dihasilkan oleh Rusia seperti yang ditular di media sosial baru-baru ini dan dijangkakan akan dihasilkan secara besar-besaran menjelang September ini? Dan apakah kluster-kluster penyebaran COVID setakat ini dan bagaimanakah untuk mengatasi kluster-kluster yang terbaru ini? Sekian, terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih. Sebab berenam, dua soalan yang sepatutnya jawab panjang 1 minit memang tak cukup lah. Tapi walau bagaimanapun tentang vaksin daripada Rusia ini, maklumat menyatakan bahawa vaksin ini belum lagi didaftarkan. Dan vaksin ini masih Rusia mahu mengadakan ujian klinikal fasa ketiga. Jadi bermaknanya dari segi fasa klinikal yang perlu dilalui oleh sesuatu vaksin sebelum diluluskan adalah tidak mencukupi. Jadi setakat ini kita menunggulah apakah laporan seterusnya daripada Rusia berkaitan dengan vaksin yang telah dinyatakan itu. Hari ini perlumbaan vaksin berlaku di seluruh dunia. 165 vaksin sedang dibangunkan dan 65 telah menghadapi melalui fasa klinikal dan hanya 3 saja pada fasa 7 saja pada fasa klinikal yang terakhir. Jadi ini memerlukan pembangunan vaksin memerlukan masa yang lama dan kajian dan yang teliti sebelum dapat digunakan oleh dunia ini untuk menyembuhkan vaksin. Kadang kita nakkan security vaksin, keselamatan vaksin dan juga keberkesanan sesuatu vaksin itu. Itu saja. Ya, sedikit tentang soalan bahagian yang kedua tu, tentang kluster tu. Kita ada banyak kluster sebenarnya kan. Pada 20 Ogos yang saya nyatakan ada 99 kluster yang telah dilaporkan ke CPRC. Dan daripada 99 kluster yang ada ni sebanyak 6,369 kes telah dilaporkan. Jadi ada banyak kluster. Kalau saya nak sebut sini kluster yang dulunya Tabligh, Seri Petaling yang ada 18 subkluster. Kluster keagamaan, contohnya yang kluster yang melibatkan upacara agama, kluster Tawa yang hot sekarang ni, dan juga tempat kerja, kediaman, import, pusat tahanan DTI dan juga kumpulan berisiko. Contohnya Hospital Sentosa dan Warga Emas Keluang. Atau ada betul sedikit tentang langkah-langkah mengambil kira peningkatan kes yang berlaku secara mendadak dan masa yang singkat pada bulan Ogos ini. Maka kerajaan telah bertindak dengan mengadakan Targeted Enhanced Movement Control Order TEMCO di setiap 4 tempat. Ini saya menceritakan tentang kes kluster yang terkini yang panas yang di Kedah ni, iaitu kluster Tawa.
Contohnya 4 tempat ni kawasan sekitar 1 km radius daripada restoran Nasi Kandar Saleh tu. Dan yang keduanya Kampung Pida di daerah Kubang Pasir, Kampung Mendang Dalam di Mukim Binjal daerah Kubang Pasu dan Kampung Ulu Padang Sinai di daerah Padang Terap. Manakala Temco di Perlis dia ada di 2 kampung, Kampung Sungai Sanglang dan Kampung Tanah Timbul. Jadi langkah-langkah utamanya pencegahan pengesanan kes dan kontak rapat diteruskan. Kontak rapat dimestikan duduk di rumah untuk pengawasan dan kerajaan terus memberikan penekanan kepada amalan elakkan 3S, amalkan 3W dan juga memerhati SOP yang telah disarankan selama ini. Dan seterusnya kerajaan juga menjalankan aktiviti pembersihan Nyah Kumar dan Nyah Cemar di kawasan-kawasan yang terlibat dengan kejadian yang terkini hari ini. Terima kasih. Soalan tambahan? Soalan tambahan? Soalan tambahan yang kedua saya jemput yang berhormat Setiawangsa. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Setiawangsa ingin berkongsi pandangan sebab bernam mengucapkan tahniah kepada KKM dan frontliners. Dan sering diulang bahawa kita belum menang dalam mengatasi COVID ini. Dan antara isu untuk elak kluster ialah untuk mematuhi SOP. Jadi apakah pandangan pihak kementerian terhadap ketidakpatuhan VIP seperti menteri sama ada perlu diberi kompaun yang lebih besar kerana mereka menjadi contoh kepada rakyat yang ramai? Terima kasih. Setiawangsa sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan SOP yang dilanggar ini, there is no one above the law. Tidak ada siapa yang boleh mengatur undang-undang ini. Sebab undang-undang yang dibuat ini bukan untuk mendera sesiapa, tetapi undang-undang ini dibuat adalah untuk menyelamatkan negara ini, menyelamatkan nyawa manusia yang khususnya di negara kita ini. Jadi sesiapa saja, kalau kita lihat semasa COVID ini, malah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Agung dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah melalui fasa HSO, iaitu kuarantin di rumah umpamanya. Dan siapa saja yang melanggar patut dikenakan. Sekarang ni kita kenakan kompaun sebanyak 1,000. Jadi kalau berdasarkan kalau kesalahan dilakukan berdasarkan Akta 342 Seksyen 25 ini, maka kompaun maksimal yang dikenakan adalah 1,000. Tetapi kalau ada kes, contohnya kes-kes yang lebih serius yang telah dijalankan penyiasatan oleh pihak polis umpamanya, maka ini terpulang pada agensi yang seterusnya, contohnya pihak polis dan juga peguam. Kalau kes melalui Seksyen 24 dihadapkan ke mahkamah, maka mereka akan membuat keputusan yang selayaknya untuk sesuatu kesalahan yang dilakukan. Tidak kira siapa sekalipun. Belum menteri ada rakyat kena penjara. Menteri tak kena penjara. Soalan penting. Menteri Pertahanan dah buat kenyataan bahawa selepas April tidak ada lagi kompaun. Terus ke mahkamah didakwa. Tapi kenapa atas seorang menteri dia Ahli Amaran, ini bukan sesi perbahasan, sesi pertanyaan. Saya nak sehingga teruskan dengan menjemput Yang Berhormat Tuan Awang Husaini bin Sahri Putatan. Silakan. Ya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Ya. Sila saya jemput dah dijawab. Saya minta Perdana Menteri atau sila Duduklah. Jawapan bertulis Timbalan Menteri. Jawapan bertulis. Kenapa rakyat kena penjara? Hari-hari pergi pau punya apa salam saja. Salam hari-hari pau dia mana satu tempat mempau lagi sekarang. Yang Hormat Speaker. saya minta teruskan, minta Menteri Perdana Menteri untuk menjawabnya. Sila. Selamat pagi, salam sejahtera. Petronas melaksanakan pelbagai program pendidikan yang dikategori sebagai Education Corporate Social Responsibility bagi semua negeri termasuk negeri-negeri pengeluar minyak utama dalam Malaysia seperti Sabah, Sarawak, Terengganu dan juga Kelantan. Bagi negeri Sabah, Petronas telah membantu seramai 12,641 pelajar dan individu yang melibatkan belanja sebanyak 213,112,358 ringgit.
Bagi negeri Sarawak pula, Petronas telah membantu seramai 12,800 dan 15 pelajar dan individu yang melibatkan belanja sebanyak 411 juta 66,600,034 ringgit. Data ini adalah paling terkini setakat suku kedua tahun 2020. Bagi peringkat pengajian tinggi, Petronas telah menjalankan program Petronas Education Sponsorship Program ataupun PESP sejak tahun 1975 yang telah memberi manfaat kepada lebih daripada 36,000 orang dan melibatkan belanja lebih daripada ringgit Malaysia 3 bilion. Namun begitu, data komposisi pelajar pada peringkat pengajian tinggi ini hanya dapat dikemaskini bermula daripada tahun 2010 hingga ke tahun 2019. Maka sejak tahun 2010, secara keseluruhannya seramai 3,426 pelajar telah menerima tajaan di bawah PESP yang melibatkan kos sebanyak 874 juta. Bagi pelajar-pelajar daripada negeri Sabah dan Sarawak, ia membabitkan seramai 575 orang pelajar, iaitu sebanyak 17% dengan kos tajaan yang sudah melebihi 100 juta. Jadi bagi negeri Sabah, ada seramai 245 orang pelajar yang telah mendapat tajaan PESP. Daripada jumlah tersebut, ada seramai 163 orang pelajar yang ditaja untuk mengikuti pengajian di universiti tempatan dan 82 orang pelajar ditaja untuk pengajian di universiti luar negara. Bagi negeri Sarawak pula, seramai 330 orang pelajar telah mendapat tajaan PESP dan daripada jumlah ini seramai 234 orang pelajar telah ditajah untuk mengikuti pengajian di universiti tempatan dan 96 orang pelajar ditajah untuk mengikuti pengajian di universiti luar negara. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Putatan. Ya, terima kasih sahabat saya, Timbalan Menteri. Mengenai program education, Petronas Education Program tadi, iaitu program pengajian tinggi untuk Sabah dan Sarawak, saya ingin bertanya tentang satu perkara yang mana sudah diperakui. Kementerian Pendidikan sudah memperakui bahawa infrastruktur pendidikan di negeri Sabah dan Sarawak itu amat jauh terbelakang. Sudah diperakui oleh Kementerian Pendidikan. Yang kedua, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga mengakui bahawa infrastruktur kita juga masih lagi di belakang. Kedua-dua segmen yang saya sebut tadi amat mempengaruhi mutu pendidikan di negeri Sabah dan Sarawak. Jadi artinya kita tidak boleh memberi padang yang sama kepada pelajar Sabah dan Sarawak dibandingkan dengan pelajar-pelajar daripada Semenanjung. Itu sesuatu yang amat fair saya rasa. Soalannya, YB. Soalannya apakah ada sedikit advantage yang diberi kepada pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak jika kita melihat alasan yang saya beri tadi. Soalan yang kedua, sebagai pengeluar minyak terbesar di Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak, terdapat cuma 17% sahaja pelajar-pelajar yang terlibat daripada Sabah dan Sarawak dalam Petronas Education Program ini. Adakah langkah Petronas untuk menambah pelajar-pelajar yang mendapat habuan daripada mendapat peluang daripada Petronas Education Program ini, dan saya mohon agar benda ini dapat diperhalusi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Menteri. Terima kasih YB Putatan. Untuk maklumat YB Putatan, setakat ini Petronas telah membantu seramai 12,641 pelajar daripada negeri Sabah bermula daripada peringkat sekolah rendah, dan ini melibatkan kos sebanyak 213,112,358 ringgit. Kita tahu bahawa infrastruktur di Sabah ini belum lagi boleh dibandingkan dengan infrastruktur di Semenanjung. Maka dengan itu,
Petronas mempunyai pelbagai program seperti membina MRSM di Ranau, asrama harian luar bandar di SK Balambangan Bangi dan juga beberapa trust school seperti kluster Kimanis seperti SK Kimanis, SMK Bongawong, SMK Agama, Limawan Kimanis, SK Pekan Kimanis dan SK Mandahan. Bagi menjawab soalan yang kedua daripada YB Putatan, sebenarnya tidak ada perbezaan daripada applicant daripada Sabah, Sarawak ataupun Semenanjung. Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan ahli dewan, pada tahun ini sahaja Petronas telah menerima aplikasi daripada pemohon sebanyak 10,000 pemohon dan hanya ada kurang lebih 400 saja tajaan PESP untuk program ini. Maka ini memang satu program yang sangat-sangat kompetitif dan hanya pelajar yang terbaik sahaja boleh diterima untuk program yang outstanding seperti ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang pertama, sila Yang Berhormat. Bintulu. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua. Terima kasihlah kali ini boleh nampak Bintulu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tadi kita pun dengar tema jawapan sudah 12,000 lebih bantuan sudah bagi Sabah Sarawak. Cuma saya mau tahu setakat bila daripada bila sampai sekarang kita bagi 12,000. Tetapi saya mau tanya mengenai ini bantuan ataupun scholarship daripada Petronas. Setahun kita bagi berapa kota untuk Sabah Sarawak? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bintulu. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih YB Bintulu. Izinkan saya mencari maklumat tersebut supaya saya boleh menjawab dengan YB Bintulu. Untuk maklumat YB Bintulu yang daripada Sarawak, Petronas telah membantu sejak tahun 1975 seramai 12,815 orang pelajar daripada Sarawak yang melibatkan kos sebanyak RM411,646,034 dan ini merangkumi pelbagai program dan juga pembinaan seperti MRSM, Harian Luar Bandar, VISPA, PSIP, Trenglish dan sebagainya. Untuk menjawab soalan YB Bintulu bahagian yang kedua, seperti mana yang saya katakan tadi, tidak ada perbezaan ataupun tidak ada kuota yang istimewa. Cuma pelajar itu ataupun pemohon itu mesti layak. Jadi untuk maklumat ahli Dewan Rakyat, syarat ini adalah seperti mesti jadi warga Malaysia berumur 17 tahun hingga ke 19 tahun, mencapai keputusan minimal 8A dalam SPM. Mata pelajaran itu yang mesti ada A adalah matematik, fizik dan kimia untuk yang memilih mengikut pengajian kejuruteraan dan minimum A bagi pemohon yang memilih untuk mengikuti pengajian selain daripada kejuruteraan. Selepas itu, apabila mereka lulus ini paper assessment, mereka kena duduk 2 online assessment sebelum dijemput untuk temuduga. Tetapi pada tahun ini disebabkan oleh pandemik, kebanyakan temuduga itu akan dilaksanakan secara online. Tetapi pada masa yang sama, memanglah Petronas akan sentiasa meningkatkan usaha untuk memberi lebih banyak tajaan kepada pelajar-pelajar yang layak supaya kita boleh meningkatkan lagi daya saing dan juga mutu modal insan di negara kita bagi menceburi bidang minyak dan gas untuk tahun-tahun yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Menteri. Minta maaf. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Batang Lupa. Yang betul minta maaf ada sedikit bukan soalan. Yang berhormat Timbalan Menteri, mohon agar data-data terperinci boleh diberi nanti. Saya mohon. Terima kasih Yang betul. Secara Boleh, bertulis. tidak masalah YB Putatan. Sila Batang Lupa. Datuk Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 3. Sila Yang Berhormat Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi atau timbalannya menjawab. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat Yang Berhormat, sepanjang tahun 2019 antara negara-negara pernah dilawati untuk mempromosikan minyak sawit Malaysia adalah China, India
dan negara-negara Kesatuan Eropah. Selain mempromosikan minyak sawit negara, misi lawatan ke negara-negara tersebut juga telah berjaya mencapai perkara berikut. 1. Memantapkan hubungan dua hala dengan negara-negara berkenaan melalui kerangka kerjasama sedia ada bagi memudahkan penerimaan minyak sawit Malaysia dari segi mendapatkan terima terbaik untuk mengeksport minyak sawit negara. Kedua, menyebarluaskan usaha dan inisiatif yang sedang diambil oleh Malaysia mengenai persediaan minyak sawit mantan Malaysia ataupun MSPO dan usaha-usaha pemeliharaan hutan serta biodiversiti yang dijalankan. Sebagai contoh, semasa lawatan ke Hajj Belanda, perjanjian persefahaman antara Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan IDH, the Sustainable Trade Initiative bertajuk Sustainable Climate Smart Palm Oil Production by Smallholders in Malaysia dengan izin, serta MOU antara MPOB dan Solidarity Network Asia Limited bertajuk National Initiative for Sustainable and Climate Smallholder Palm Smallholders dengan izin telah ditandatangani. Skop kerja di bawah kedua MOU ini dijangka akan menyumbang kepada pembangunan mampan industri sawit Malaysia, terutamanya dalam memastikan kesediaan pekebun kecil sawit dalam pelaksanaan MSPO serta amalan pertanian baik. Ketiga, melobi negara-negara pengimport minyak sawit mengenai aspek positif penggunaan minyak sawit dalam aplikasi pemakanan dan bukan pemakanan. Antara contoh promosi produk sawit dalam sektor pemakanan adalah seperti derama untuk bakery, bahan pemanis dan makanan tambahan. Manakala contoh promosi dalam sektor bukan makanan adalah seperti urea kimia, biodiesel, kosmetik dan bahan-bahan pencuci. Keempat, membuka pintu untuk mengeksport minyak sawit ke pasaran baharu seperti di pendalaman China, negara Asia Tengah, negara Balkan, Eropah Timur, Kepulauan Karibia dan negara-negara Afrika. Sebagai contoh, semasa lawatan ke Ethiopia, salah satu syarikat milik Malaysia telah ditawar tender untuk mengeksport sebanyak 27 juta metrik tan sawit ke negara tersebut. Tuan Dipertua, hasil usaha yang terancang tersebut telah menunjukkan impak peningkatan ekspor pada tahun 2019. Data yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kuantiti ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit telah meningkat sebanyak 10.8% kepada 27.98 juta tan berbanding 25.23 juta tan pada tahun 2018. Bagi pasaran India, kuantiti ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit telah meningkat sebanyak 67% daripada 2.67 juta tan pada tahun 2018 kepada 4.46 juta tan pada tahun 2019. Manakala ekspor minyak sawit dan produk berasas sawit ke negara Kesatuan Eropah telah meningkat 2.3% daripada 3.80 juta tan pada tahun 2018 kepada 3.89 juta tan pada tahun 2019. Ekspor minyak sawit dan produk berasas sawit ke China juga telah meningkat sebanyak 27% daripada 3.07 juta tan pada tahun 2018 kepada 3.9 juta tan pada tahun 2019. Tuan Dipertua, kenaikan harga CPO ini telah juga menonjak harga buah tanam segar kerana harga panduan harga harian PTS yang dikeluarkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB mengikut wilayah dan grade pada Jun 2020 adalah di antara ringgit Malaysia 415 hingga RM508 berbanding di antara RM333 hingga RM397 pada Jun 2019. Peningkatan harga ini telah memberi impak peningkatan hasil pendapatan kepada para pekebun kecil sawit negara. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan pertama, Batang Upah. 30 saat. Soalan tambahan saya,
tahniah saya ingin ucapkan sebab disebutkan tadi hasil usaha promosi yang begitu positif sekali, khususnya ke China, India dan Kesatuan Eropah. Soalan tambahan saya, apakah strategi yang diguna pakai oleh kementerian bagi bersaing dengan minyak masak lain dunia, terutamanya dari segi harga dan juga kualiti? Terima kasih. Sila Menteri 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Berkaitan dengan strategi yang digunakan pakai oleh KPPK, contohnya promosi yang berterusan melalui MPOC kepada negara-negara fokus. Selain daripada itu, kementerian juga mempelbagaikan mendapat pasaran baru, seperti di negara Turki. Kita ingin menjadikan negara Turki sebagai hub dan sasaran kita ialah pertambahan 300,000 tan ekspor minyak sawit kita, sawit yang berproses. Jadi melalui negara Turki ini kita mungkin boleh memasuki pasaran Greece dan juga negara-negara di Balkan. Selain daripada itu, kita juga mengadakan aktiviti promosi yang melibatkan kementerian luar, iaitu kerjasama daripada pejabat kedutaan Malaysia di Eropah, khususnya bagi perkara yang melibatkan hubungan di antara G2G, iaitu government to government dengan izin, dan juga pelibatan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri BT dalam aspek pemasaran. Berkaitan dengan harga, secara bandingannya harga minyak sawit kita, masak kita sentiasa lebih rendah cara bandingan dengan minyak-minyak seperti soybean oil, sunflower oil. Saya mungkin bagi secara bertulis dengan lebih detail lagi berkaitan dengan perkara tersebut. Tapi dari segi harga CPO, ia ditentu oleh kuasa pasaran, permintaan dan penawaran pada setiap hari. Jadi harga jual beli ada tertakluk kepada persetujuan antara penjual dan pembeli. Untuk maklumat Dewan Mulia ini, pada kebiasaannya harga CPO Indonesia lebih rendah secara bandingan dengan negara kita, di antara USD 10 hingga USD 15 USD. Berkaitan dengan kualiti, KPPK telah mengambil peluang ini ataupun telah melancarkan untuk melaksanakan persejaran minyak sawit mampan Malaysia, iaitu CJ MSPO, secara mandatory merupakan satu strategi untuk menangani isu berkaitan dengan kemampanan perkembangan industri sawit negara. Selain daripada itu, kajian saintifik telah membuktikan bahawa minyak sawit adalah setanding dengan minyak zaitun dari sudut siasat pemakanan dan kesihatan. Di samping itu, MPOB sedang menjalankan penyelidikan kolaboratif dengan pusat kecemerlangan di beberapa negara untuk membuktikan kebaikan dan kiasat minyak sawit ini. Itu saja. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Hulu Langat. Terima kasih Timbalan Speaker, Timbalan Menteri dan juga Batang Lupar yang mengemukakan soalan. Kita sedia maklum bahawa hubungan ekspor sawit Malaysia ke India terkesan apabila Perdana Menteri ke-7 mengecam tindakan India berkaitan konflik Kashmir yang menindas masyarakat minoriti di sana. Tapi kita juga bersyukur pada Allah kerana mengikut laporan bahawa ekspor dilihat meningkat kukuh terutama dari India. India meningkatkan pembelian pada Jun berikutan negara itu mula melonggarkan langkah sekatan pergerakan dan meningkatkan stok simpanan sawit. Dan juga ekspor Malaysia ke India kekal kukuh untuk keseluruhan tahun, terutama produk MSM selepas kerajaan mengurangkan cukai ekspor kepada sifar pada Jun dan melanjutkannya pada Julai sehingga Disember akan datang. Soalan saya, apakah kerajaan ini akan terus bertegas atau telah mula menukar angin untuk menggadaikan prinsip keadilan dan kebenaran untuk berpihak kepada mereka yang tertindas di Kashmir semata-mata untuk menjaga hubungan dagangan dengan India, sama ada melalui kementerian ini ataupun kementerian luar? Terima kasih. Terima kasih Hulu Langat. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan sentiasa
terutama PK ini sentiasa memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan penjualan minyak kita ke luar negara. Sebab harga ataupun hasil kita, pengeluaran kita bukan saja digunakan di domestik, kita bergantung kepada luar negara untuk menentukan harga yang tinggi dan menstabilkan harga kelapa sawit ini. Jadi kita bersyukur kerana hari ini kita nampak kerajaan baru PH ni, Kementerian Luar dan kerajaan kita dah memainkan peranan untuk mengadakan hubungan rapat atau bilateral yang baik supaya mempromosikan minyak sawit yang banyak untuk pembelian mereka. Ini penting sebab ini satu-satunya cara. Kedua, apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat memang benar. Kerajaan telah mengambil strategi untuk mengadakan satu pengajuan cukai duty export. Duty export termasuk CPO, CPKO, RBD, PKO sehingga hujung tahun ini untuk membolehkan harga kita lebih kompetitif. Tadi saya kata negara secara bandingan kalau harga kita selalu lebih rendah, lebih mahal secara banding dengan Indonesia di antara 10 hingga 15 USD. Jadi syukur hari ini kita gunakan kaedah strategi ini dan dapat meningkatkan pembelian walaupun dalam keadaan COVID-19 ini kita masih dapat menjual sawit kita dengan begitu banyak ke luar negara untuk kepentingan terutama menjaga kebaikan kepada pengusaha dan pekebun kecil di negara kita. Sekian. Terima kasih Menteri. Soalan pertanyaan seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sungguh hina politik khianat. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Wilayah Persekutuan atau timbalannya menjawab. 3 minit. Tuan Yang Dipertua, kalau pantun yang baik saya boleh balas. Kalau begitu tak perlulah saya balas. Status terkini penyelesaian sempadan wilayah Persekutuan Selangor. Sebagaimana Yang Berhormat Shah Alam sedia maklum, mantan YB Menteri Wilayah Persekutuan telah memperakukan 18 lokasi yang telah dikenal pasti sebagai dengan izin Outstanding Boundaries Problem OBP pada 24 hari bulan Januari 2020. Setelah mandat tersebut diberi, kedua-dua pengarah tanah galian wilayah Persekutuan dan pengarah tanah galian Selangor telah bersetuju secara bersama untuk menyelesaikan kesemua 18 lokasi yang telah dikenal pasti sebagai OBP tersebut. Persetujuan ini telah dicapai semasa mesyuarat jawatankuasa bersama teknikal JBT, penandaan dan pengukuran sempadan bersama negeri di antara negeri Selangor dan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya yang telah diadakan pada 5 hari bulan Mac 2020. Namun begitu, terdapat beberapa isu teknikal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu berikutan semenjak pejabat pengarah tanah dan galian wilayah Persekutuan PPTGWP dipindahkan dari Jabatan Perdana Menteri JPM ke Kementerian Wilayah Persekutuan KWP. Isu-isu tersebut yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum tindakan seterusnya dapat diambil adalah perlunya meminda keanggotaan di dalam JBT dan Jawatankuasa Penandaan dan Pengukuran Sempadan Bersama Negeri JPPSBN daripada Jabatan Perdana Menteri ke KWP. Oleh itu, KWP perlu memperbetulkan keadaan ini melalui suatu memorandum jemaah menteri. Pada masa kini, memorandum jemaah menteri tersebut berada di peringkat semakan terakhir dan akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa yang terdekat. Untuk makluman YB Shah Alam yang saya hormati, proses untuk penyelesaian sempadan wilayah Persekutuan dan Selangor akan masih mengambil masa yang lama lagi kerana ianya melibatkan kerja-kerja pengukuran dan penandaan persempadan yang baru oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM serta proses-proses susulan lain yang masih perlu dilakukan secara berperingkat. Adalah dijangka bahawa penyelesaian kepada isu persempadan WPKL dan Selangor ini akan memberi manfaat yang mendalam, iaitu di antaranya ialah pengurusan hasil oleh pihak berkuasa tempatan di WPKL dan Selangor dapat dilaksanakan dengan lebih jelas dan teratur.
untuk mengutip hasil daripada pelbagai sumber seperti percukaian, fee, denda, kompaun dan caj perkhidmatan. Keduanya adalah pengurusan hasil oleh pejabat tanah juga akan lebih jelas dan teratur untuk mengutip sewa cukai, premium, royalti dan bayaran perkhidmatan kepada pejabat tanah lain. Yang ketiga, menyelesaikan isu-isu penguatkuasaan dan bidang kuasa oleh pihak berkuasa tempatan serta pihak berkuasa lain di WPKL dan Selangor ke atas kawasan sempadan tersebut. Keempat, menunjukkan sempadan jelas di antara WPKL dan Selangor bagi pemilik bangunan dan infrastruktur di kawasan sempadan tersebut. Sehubungan dengan itu, ingin saya tekankan bahawa walaupun proses ini akan mengambil masa yang lama, kementerian ini komited untuk mencapai persetujuan dan memuktamadkan isu persempadan ini bagi kebaikan bersama di kedua-dua belah pihak. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Sila, Daya. Baik, terima kasih. Di antara benda yang paling mengejutkan bila saya dilantik sebagai Menteri Wilayah ialah mendapati bahawa sempadan di antara Kuala Lumpur dan Selangor tak selesai lagi, Datuk Speaker. Ini bukan soal 2 tahun ataupun 3 tahun, tapi 26 tahun. Semenjak pembentukan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan pada 1994, masih ada 18 OBP ataupun outstanding border problems. Saya telah mengarahkan kepada Jabatan Tanah dan Galian untuk selesaikan dalam tahun ini juga. Saya faham bagi Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, ni tak ada nilai. Dia bukan projek yang bernilai berjuta-juta macam Halal Hub di Labuan yang diberikan keutamaan. There is no money to be made. Ini kerja dalaman. Saya tak boleh terima alasan soal ini akan memakan masa yang panjang. Alhamdulillah, sempadan antara Selangor dan Wilayah Persekutuan telah pun selesai dan dimuktamadkan sefaham saya tahun lepas. Tahun ini Kuala Lumpur dan Selangor selepas 26 tahun wajib diselesaikan walaupun tak ada nilai projek yang berjuta-juta. Soalannya sambil itu soalan yang saya nak beri, sesi soal jawab. Adakah Menteri Wilayah akan memperjuangkan bagi rakyat wilayah layanan istimewa seperti mana yang telah diperolehi oleh seorang Menteri Kabinet yang langgar SOP bayar kompaun 1,000 saja? Adakah Menteri Wilayah bersetuju tapi tak pakai escort macam yang Muhammad dulu. Yang Muhammad pakai escort dulu. Itu pun langgar kuasa juga, salah guna. Baling. Saya minta supaya bagi terus satu soalan. Saya bagi satu soalan. Lagi wayang dulu datang balik. Adakah Menteri Wilayah bersetuju dengan tindakan di mana Menteri Kabinet yang langgar SOP hanya dibayar kompaun 1,000 dan akan memperjuangkan ini untuk seluruh warga wilayah? Ataupun adakah Menteri Wilayah akan mengutuk keputusan itu dan menuntut supaya Menteri itu dibawa ke mahkamah? Baik. Soalan dah jelas dah. Baik, sila Timbalan Menteri. Yang Berhormat Shah Alam, mantan menteri yang saya hormati. Mantan menteri Mantan menteri Wilayah Persekutuan yang saya hormati. Soalan keduanya tiada kaitan dengan soalan pertama. Dan saya rasa soalan itu saya tidak perlu jawab. Tapi memandangkan daripada penyataan yang diberikan, maka terdapat soalan yang tersirat dalam penyataan tersebut. Pertama sekali, untuk selesaikan ini adalah niat kita untuk selesaikan. Tapi kita perlu faham, selain daripada jawatan kuasa teknikal yang kita telah buat dan juga sebagainya, penyediaan MJM mengenai keanggotaan jawatan kuasa di peringkat wilayah adalah dalam tindakan. Memuktamadkan TOR, Term of Reference, yang mengandungi jawatan kuasa di peringkat negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan dalam tindakan. Namun demikian, terdapat lagi 5 proses yang belum bermula. Pertamanya adalah jawatan kuasa pengukuran dan penandaan sempadan di peringkat negeri. Yang pertamanya. Yang keduanya ialah menandatangani Memorandum Persamaan 2 MOU2 setuju hasrat penandaan dan ukur. Yang ketiganya adalah penandaan dan pengukuran oleh JUPEM. Yang keempat adalah MOU3 setuju terima hasil ukuran baru. Timbalan dan Menteri, akhir sekali adalah perjanjian dah 27 tahun. 27 years. It's ridiculous.
Ya, Tak boleh diterima. Bagilah Menteri jawab. Ya? Tak boleh. Shah Alam. Baik, Shah Alam. Baik, Shah Alam, benda tu repeated. Timbalan Menteri sedang menjawab. Faham. Baik. Tak. Sila. Timbalan Menteri. Dia frust dah tak ada wiang sekarang. Itu dia mengapu tu. Yang berhormat Shah Alam. Balik ni terlupa makan ubat ni. Yang berhormat Shah Alam, saya hormati yang berhormat Shah Alam. Namun demikian, penyataan yang tidak termasuk dalam soalan utama itu tak perlu jawab. Memandangkan YB bertanya mana, perlu untuk seorang menteri yang berkaliber seperti mantan KWP YB Shah Alam sepatutnya faham bahawa perkara teknikal perlu diselesaikan terlebih dulu, perkara-perkara teknikal. Dan perkara teknikal seperti pensempadan dan pengukuran ini perlu jelas kerana ianya melibatkan tanah negeri Selangor. Dan perlu difahamkan juga Sempadan negeri-negeri lain macam mana? Saudara, Sempadan negeri-negeri lain macam mana? Bagilah Menteri jawab. Shah Alam, ini soalan mengenai sebenarnya yang berhormat Shah Alam ni sebenarnya bertanyakan soalan-soalan begini hanya memberi visual ataupun visibility yang tinggi untuk saya, untuk rakyat Malaysia tahu, pandang dan dengar. Saya mengucapkan terima kasih kerana memberikan terima kasih. Sama-sama. Sama. Baik, seterusnya tiada soalan tambahan. Kedua, saya menyebut yang berhormat Jelebu. Datuk Speaker, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Perpaduan Negara menjawabnya, tempoh masa 3 minit. Terima kasih, Cerubu. Tuan Yang di-Pertua, kalaulah air sungai mengalir tanpa pencemaran, ikan-ikan akan timbul berenang di permukaan. Kalaulah ahli-ahli parlimen memantapkan nilai dan amalan, perpaduan tidak perlulah diperundangkan. Inilah petua perpaduan saya bagi pagi ini. Mana-mana pihak yang sengaja keharmonian dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dapat dipelihara dengan peruntukan undang-undang yang sedia ada. Yang kita perlukan buat masa ini bukanlah undang-undang tambahan, tetapi penguatkuasaan, pelaksanaan dan pendidikan kesedaran. Mana-mana pihak yang sengaja mencetuskan atau mengeluarkan sebarang kenyataan yang mengganggu gugat perpaduan dan mengancam keharmonian rakyat boleh disiasat dan didakwa di bawah akta-akta berikut. A. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, iaitu kesalahan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. B. Seksyen 504 Kanun Keseksaan Akta 574, iaitu kesalahan dengan sengaja mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan. C. Seksyen 505 Kanun Keseksaan Akta 574, iaitu kesalahan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mendatangkan khianat awam. D. Seksyen 506 Kanun Keseksaan Akta 574, iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah. Dan akhirnya E, subsection 41 Akta Hasutan 1948 Akta 15, iaitu kesalahan menghasut. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan pertama Jelebu. Datuk Yang di-Pertua, saya nak ucap terima kasih kepada Menteri kerana salah satu saya menghayati Datuk Speaker tentang ayat Menteri tadi, semua ahli parlimen memainkan peranan untuk memantapkan nilai-nilai murni. Datuk Speaker, perpaduan ini, sebahagian pada perpaduan ini, puncanya apa? Puncanya ialah untuk jaga kementerian, kerajaan, jaga perpaduan antar kaum, antar agama dan juga sesama agama, Datuk Speaker. Tetapi Datuk Speaker, saya nak sebut pada pagi ini, saya nak tanya apakah tindakan kementerian dan juga ataupun ada tak sesuatu peraturan tentang tanggungjawab ahli parlimen, tanggungjawab kerajaan, sama ada pembangkang ataupun kerajaan, Datuk Speaker. Kita ahli parlimen, kerajaan, pembangkang atau kerajaan memainkan peranan untuk memurni dan memantapkan perpaduan antara kaum. Hari Kemerdekaan sebagai salah satu aktiviti dan program untuk menguatkan
aktiviti perpaduan kaum, Speaker. Saya Jelebu, Speaker, saya hantar surat kepada majlis daerah, pihak berkuasa tempatan untuk buat program sambutan merdeka, jelajah merdeka kawasan parlimen, hantar kepada majlis daerah untuk minta kebenaran guna dataran, bukan dewan, bukan pejabat, bukannya tempat premis tertutup, tempat terbuka, dataran. Apa jawab pihak berkuasa negeri? Saya baca surat ni, Datuk Speaker. Sukacita dimaklumkan bahawa kami telah menerima surat daripada Yang Berhormat Datuk sebagai ahli Parlimen Jelebu pada 14 Ogos dan yang lalu. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Datuk, pihak kami telah menerima arahan daripada pihak berkuasa Negeri Sembilan untuk tidak membenar dan juga meluluskan permohonan Yang Berhormat Datuk berdasarkan kerana Yang Berhormat Datuk sebagai ahli Parlimen Pembangkang. Soalannya je dulu. Soalan saya, Speaker. Tanya pada. Soalan saya, Speaker. Ya. Nak tanya pada menteri dan kementerian. Ini satu contoh kerajaan, Speaker, Kerajaan Pakatan Harapan yang tidak terbuka langsung dalam soal perpaduan antara kaum, antara rakyat. Jelajah ini bukan UMNO, bukan PAS, bukan GPS, bukan DAP, tetapi ini jelajah yang melibatkan semua kaum dan bangsa, semua peringkat umur dan melibatkan aktiviti menghayati dan menghargai sambutan Hari Kemerdekaan. Saya nak tanya pihak menteri, ada tidak peruntukan yang diperuntukkan ataupun apakah tindakan pihak kementerian untuk sekurang-kurangnya menasihatkan Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan yang masih lagi duduk ataupun berfikiran secara kolot. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Baru merasa jadi pembangkang. Kementerian akan mengambil maklum apa yang dikatakan oleh ahli Parlimen Jelebu tadi. Dari segi penyelesaian masalah, kita telah pun menubuhkan jawatan kuasa tindakan negeri dan bolehlah dibangkitkan dalam jawatan kuasa dan juga dalam jawatan kuasa menteri dan exco perkara ini bolehlah kita bangkitkan dan bincangkan. Yang penting ialah kita sama-sama perlulah yang berhormat bermain peranan untuk kembali kepada semangat rukun negara dan mengamalkan prinsip-prinsip yang telah dimaktubkan dalam perlembagaan, semangat perlembagaan dan juga rukun negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Senator Timbalan Menteri. Padang Serai. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Padang Serai. 30 saat. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Senator Timbalan Menteri. Bagaimanakah pihak Kementerian Perpaduan Negara ingin mendidikkan masyarakat untuk memahami dan menghormati undang-undang sedia ada dalam memenangi isu-isu perpaduan dan juga keharmonian kaum? Terima kasih Senator Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Padang Serai. Langkah-langkah yang boleh diambil kerajaan untuk mendidik rakyat supaya menghormati undang-undang yang sedia ada adalah seperti berikut. Satu, penguatkuasaan. Kerajaan perlu memperhebatkan dan memperketatkan penguatkuasaan dan mengenakan hukuman yang setimpal kepada mana-mana individu yang sengaja memecah belahkan keharmonian masyarakat dengan mengeksploitasi emosi perkauman dan keagamaan melalui undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Ini akan berupaya membuka mata rakyat dan akan ketegasan kerajaan dan sekaligus mendidik masyarakat untuk menghormati dan menegakkan undang-undang yang sedia ada. Yang kedua, melalui kempen. Kerajaan hendaklah mengambil pendekatan dengan mengadakan kempen-kempen kesedaran dan semangat perpaduan yang boleh mengubah sikap masyarakat untuk menghormati dan mendukung undang-undang. Kempen-kempen ini wajar disebarluaskan kepada kumpulan-kumpulan sasar seperti pelajar sekolah, mahasiswa universiti, badan-badan NGO dan masyarakat sivil untuk membantu memantapkan amalan dan mendukung semangat ke arah perpaduan yang lebih erat. Dan yang ketiga, melalui pendidikan. Aspek pendidikan turut memainkan peranan yang penting di dalam meningkatkan kesedaran dan tahap pengetahuan masyarakat ke arah mendukung dan memantapkan perpaduan. Pendekatan mendampingi ataupun outreach
mendidik dan sesi lebat urus ataupun engagement berupaya menyampaikan mesej secara terus kepada ahli-ahli masyarakat supaya menghormati undang-undang, bertolak ansur dan saling hormat-menghormati di antara satu sama lain demi ke arah pengujutan dan pemupukan keharmonian negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Soalan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Sungai Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, soalan nombor 6. Sila Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sektor perdagangan adalah merupakan satu sektor yang berintensifkan buruh dan sangat bergantung kepada tenaga kerja asing. Sehingga 31 Mac 2020 dianggarkan lebih 500,000 orang pekerja terlibat dalam sektor ini. Di bawah sektor perdagangan dan komoditi, subsektor perdagangan sawit adalah merupakan subsektor yang paling banyak bergantung kepada tenaga kerja asing, iaitu sebanyak 77%. Sebagai langkah penyelesaian jangka pendek, kerajaan telah membantu pihak majikan untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan kekurangan tenaga kerja asing melalui pelonggaran syarat bagi permohonan pertukaran majikan atau PTM. Syarat baharu prosedur ini memberi kelonggaran kepada majikan-majikan yang terkesan dan tidak berupaya untuk meneruskan penggajian pekerja asing untuk memindah atau mendukakan keseluruhan atau sebahagian pekerja asing mereka kepada syarikat lain yang mempunyai keperluan tenaga kerja. Kementerian juga telah memohon kepada Kementerian Sumber Manusia untuk memberikan keutamaan kepada industri perasasian komoditi seperti perdagangan sawit, perbuatan sarung tangan getah dan perbuatan perabot agar diberi keutamaan dalam pengagihan semula pekerja sedia ada. Di samping itu, Kementerian juga turut memberi latihan kepada belia-belia tempatan secara berterusan di bawah Institut Perdagangan dan Komoditi atau IMPACT sebagai persediaan untuk mereka menceburi industri komoditi. Sehingga 31 Mac 2020, IMPACT yang telah ditubuhkan pada 4 November 2001 telah berjaya melatih selama 73,387 orang peserta yang melibatkan sebanyak 1,974 kursus kemahiran komoditi melalui pusat-pusat latihan di bawah 6 agensi kementerian. Melalui usaha-usaha yang telah dilaksanakan ini, kekurangan guna tenaga di sektor perdagangan sedikit sebanyak tidak dapat ditandatangani dan kebergantungan kepada pekerja asing juga dapat dikurangkan bagi menjamin kelestarian industri perdagangan komoditi negara. Sekian, terima kasih. Sila Sungai Petani, soalan tambahan pertama. Terima kasih, Tuan Speaker. Ini membuktikan jawapan menteri tadi pun terperangkap dengan asyik-asyik menggunakan tenaga manusia. Apakah kementerian setelah sekian lama menghadapi masalah tenaga manusia ini tidak terfikir untuk menggunakan alternatif mesin contohnya? Contoh mengambil buah. Kita pernah bagi allocation 20 million allocation untuk kereta terbang. 20 million allocation. Apakah kementerian tidak boleh terfikir ada tak orang boleh buat prototype? Bagaimana untuk nak ambil buah menggunakan mesin, invite universiti untuk bagikan pandangan macam mana nak producekan prototype untuk mesin sembuh racun dan juga kutip buah. Ini harus keluar daripada lingkaran yang akhirnya kita balik kepada tenaga manusia. Akhirnya tenaga manusia. Dalam jawapan menteri ini terbukti bahawa kementerian tidak mempunyai seriousness dalam menyelesaikan masalah ini selain dari akhirnya bergantung harap kepada tenaga manusia. Apakah ini menjadi amalan yang akan berterusan untuk selama-lamanya, Menteri? Terima kasih. Sungai Petani, sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kerajaan memang ambil berat termasuk penyelidikan untuk menggunakan jentera bagi lebih berkesan daripada segi contohnya penuaian sawit dan sebagainya. Tetapi ia perlu dipelikat-pelikatkan. Bukan begitu mudah. Satu, kena diterima pakai oleh semua pengusaha. Terutama kepada pekebun-pekebun kecil. Bukan mudah. Sebab sebarangan apa yang kita kenakan pastikan mesti ada kos.
kadang-kadang kos tu juga ada satu masalah. Apa-apa pun, kementerian memang dah ambil banyak langkah dan inisiatif termasuk dalam penyelidikan untuk jentera ini. Memang ada kajian dan telah diperkenalkan dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Tapi Menteri berjawab tadi tak sebut apa benda-benda ni kat saya. Menteri tak jawab. Sekarang saya jawab lah. Saya balas. Baik, terima kasih. Tambahan. Terima kasih Timbalan Tambahan. Menteri. Soalan tambahan yang kedua. Oh, senang. Nak tanya Menteri tak main pasal apa kena kuarantin. Libaran ni tak? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya terus kepada soalan kepada Timbalan Menteri. Minta Menteri jelaskan apakah langkah jangka panjang yang diambil oleh kerajaan dalam menyelesaikan masalah kekurangan pekerja sektor perladangan komoditi. Minta juga kerajaan atau menteri nyatakan apakah inisiatif yang telah diambil oleh kementerian untuk menarik gulungan pemuda menceburi sektor perladangan melalui sains dan teknologi. Sekian, terima kasih. Datuk Speaker, sila jawab Timbalan Menteri. Timbalan Menteri. Okay. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Untuk jawab soalan YB dan juga YB Sungai Petani tadi kata saya tak tekankan. Saya tekan sikit-sikit daripada maklumat yang saya ada ni. Sekaligus saya jawab. Jadi untuk langkah-langkah yang diambil untuk jangka masa panjang, sebenarnya kerajaan juga mengalahkanlah penggunaan mesin atau jentera di sektor perladangan terutama bagi aktiviti penuaian yang saya tekankan tadi dan pemungkutan buah tanda segar kerana aktiviti tersebut memerlukan paling ramai pekerja. Jadi untuk itu kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM4.5 juta di bawah Rancangan Malaysia ke-11 bagi melaksanakan skim galakan mekanisasi industri sawit atau OPMIS. Di bawah skim tersebut, pihak dagang akan mendapat diskaun sehingga 20% bagi setiap jentera yang dibeli untuk kegunaan di dagang sawit. Ya, itu jawapannya. Jadi untuk mendapatkan teknologi dan inovasi baharu berkaitan industri sawit yang telah dilaksanakan secara berterusan melalui penyelidikan dan penjenteraan industri sawit dengan mengujubkan dana mekanisasi sawit berjumlah RM30 juta. Dana ini akan digunakan untuk tujuan pembayaran penyelidikan mengenai penjenteraan pusat penyelidikan dan dalam dan luar negara. Perolehan teknologi penjenteraan dan juga untuk tujuan penganjuran pertandingan penciptaan jentera untuk kegunaan di bidang sawit adalah diharapkan melalui penyelidikan dan pertandingan ini lebih banyak jentera dan yang kompetitif dapat dicipta, dicipta dan digunakan pakai bagi mengurangkan penggunaan tenaga buruh. Untuk maklumat yang berhormat, mungkin saya tambah sikit maklumat kerana baru-baru ini sebab COVID-19 memang kita kekurangan banyak tenaga kerja terutama pekerja asing yang telah balik ke negara tidak dapat pulang ke negara kita. Jadi dalam tindakan kementerian telah mengambil inisiatif untuk tubuh satu jawatankuasa tenaga kerja sektor perdagangan dan industri komiti iaitu JTK-SPIK. Anggotanya terdiri daripada banyak kementerian ya, KPPK, KDN, KSM, MITI, JTKSM dan juga persatuan-persatuan daripada perusahaan, contoh MPOA, MAKMA, MFC. Ini boleh memberi kesan di mana kementerian akan mendapat maklumat yang lebih tepat dan jelas dan di mana lokasi keperluan tenaga kerja dan di mana dapat peluang-peluang itu dan juga di mana kita dapat tawarkan kepada belia-belia kita. Kita amat berharap terutama kekosongan di dalam perdagangan komiti ini dapat sambutan daripada belia kita. Yang dikata begitu banyak pengangguran berlaku. Satu contoh saya bagikan, subsidi upah iaitu KPKP telah KPPK, Kementerian telah melalui MRC, Malaysia Rubber Council, telah menyalurkan satu dana 36 juta dalam tempoh 3 tahun ini untuk
memberi peluang kepada pekerja tempatan di mana mereka akan diberi upah subsidi 301 bulan sehingga 1 tahun. Jadi syarikat yang berkelayakan hampir 205 buah, mereka yang diterima ataupun dapat bekerja di kilang tersebut, mereka boleh tuntut selepas 6 bulan, dan kepada pekerja mereka mesti dalam kerja kontrak selama 2 tahun ataupun bekerja sebagai pekerja jawatan tetap. Jadi bagi saya yang penting ialah tidak-tidaknya usaha yang jangka masa ini pendek ini dapat menarik minat pekerja tempatan terutama belia-belia. Program ini kita boleh mencapai sehingga menawarkan kepada mengisi kekosongan sehingga 10 juta pekerja yang boleh ditawarkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tanyaan jawab dari seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Kemaman. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan Kemaman nombor 7. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawabnya. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli umat Kemaman, cadangan membuat rumah perumahan generasi baru Felda ataupun PGBF telah bermula pada tahun 2013 lagi. Keperluan kebentukan pada masa itu dianggarkan kira-kira 1.5 bilion untuk membina 20,000 unit rumah generasi baru. Sehingga kini Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan peruntukan sebanyak 426.5 juta ringgit untuk membina rumah-rumah ini, iaitu 200 juta ringgit pada tahun 2017, 180 juta ringgit tahun lalu dan 46.5 juta ringgit pada tahun ini melalui pakej prihatin yang diumumkan baru-baru ini. Manakala Felda sendiri telah mengeluarkan peruntukan sejumlah 490 juta ringgit pada tahun 2013 dan 2014 bagi membina rumah-rumah berkenaan. Bagi Parlimen Kemaman, seperti yang amat semaklum, terdapat 7 tanah rancangan Felda termasuk Kertih 5 yang mempunyai 355 orang peneroka. Mengenai status terkini projek di Kertih 5 ini, saya ingin memaklumkan bahawa ia mengandungi 300 unit rumah. Pembinaannya telah bermula tahun 2014 lagi, 6 tahun lalu. Di atas tanah seluas 26.1 ekar, projek ini dilaksanakan oleh sebuah syarikat yang terbengkalai sejak tahun 2018 lagi, dan setakat ini cuma 58% saja sudah siap. Oleh hal demikian, Felda telah pun menamatkan kontrak berkenaan. Datuk Yang di-Pertua, daripada 46.5 juta ringgit di bawah peruntukan prihatin yang diumumkan oleh Menteri Kewangan baru-baru ini, 19 juta ringgit atau 41% adalah untuk Kertih 5 bagi menyiapkan projek yang terbengkalai secara berfasa. Fasa 1 melibatkan 110 unit rumah dan fasa 2 190 unit rumah. Fasa 1 dijadualkan siap kira-kira 9 bulan lagi, iaitu pada suku insya-Allah akhir suku pertama tahun depan 2021. Manakala fasa 2 akan diteruskan setelah keseluruhan fasa pertama 110 unit dijual. Pembiayaan bagi fasa kedua dijangka datang daripada hasil jualan rumah-rumah 190 unit rumah fasa 1. Datuk Yang Pertua, saya ingin maklumkan Dewan ini, pada masa ini tumpuan Felda adalah untuk menyiapkan 20 tapak projek yang mengandungi 4,794 unit dengan kemajuan kerja melebihi 70% seperti yang ditetapkan dalam kertas putih yang dibentangkan dalam Dewan Mulia ini. Untuk makluman yang hormat, daripada 834 unit rumah di atas 38 projek yang dirancang, setakat ini 2358 unit telah siap dibina, dan daripada jumlah tersebut 1603 sudah pun diserahkan kunci kepada peserta. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan pertama sila Kemaman. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mengambil maklum tentang keprihatinan pihak kerajaan untuk menyiapkan projek perumahan generasi kedua Felda Kertih 5 di Kemaman ini. Namun untuk makluman pihak kementerian, disebabkan ianya terbekalai dan tidak diselenggarakan dengan begitu lama, banyak kerosakan lain di kebanyakan unit rumah tersebut, termasuklah tangki septik yang masih tidak disiapkan sepenuhnya. Oleh itu, saya perlukan jaminan daripada pihak kementerian terhadap projek ini. Bilakah rancangan baki yang selebihnya akan disiapkan dan boleh mula diduduki sepenuhnya? Serta apakah
pihak kementerian akan melakukan penyelenggaraan terhadap kesemua unit-unit yang ada di sana bagi memastikan ianya selamat digunakan dengan sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih Maman Sheila. Menteri, 1 minit. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Yang Amat Kemaman. Baki 110 unit seperti yang sebut dalam jawapan tadi akan insya-Allah dimulakan pembinaan selepas yang sedang disiapkan, yang sedang bina sekarang siap, dan peruntukannya insya-Allah akan datang daripada hasil jualan rumah-rumah tersebut. Mengenai itu berkaitan dengan fasa pertama 110 unit, fasa kedua selepas fasa pertama siap. Berkaitan dengan kerosakan, FEDA ingin memberi jaminan bahawa FEDA akan menanggung segala kos kerosakan. Maknanya apabila projek-projek ini dibina semula, sudah pasti ia melibatkan juga membaiki kerosakan. Jadi peruntukan 19 juta ringgit ini terangkum dalamnya juga ialah untuk membaiki kerosakan. Berkaitan dengan penyelenggaraan rumah-rumah yang sudah siap, apabila diserah kunci sudah pasti ini tanggungan peserta. Tapi apabila dalam pembinaan, apabila rumah ini nak dibina semula, nak sambung semula, ini akan ditanggung oleh FEDA. Terima kasih, Kemaman. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Saya jemput sebelah sini. Saya jemput Yang Berhormat Kubang Pasu. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Ketua, terima kasih Menteri. Saya nak tanya tentang juga kemajuan rumah transisi kedua yang dah kelihatan memang nak dekat boleh masuk sangat-sangat dah, tapi tak selesai-selesai juga ialah di Felda Laka Selatan dalam kawasan saya di Kubang Pasu. Kalau Yang Berhormat ada maklumat tentang ini. Dan kedua yang saya nak tanya ialah kebanyakan daripada generasi yang kedua ni, mereka adalah kelompok yang tidak bankable. Jadi apa perancangan pihak kerajaan yang tadi Yang Berhormat sebut kata nak jual kepada mereka ni, kalau mereka ni tak bankable nak pergi korek, tang mana nak bayar? Jadi apakah perancangan yang ada untuk memastikan bahawa mereka yang layak untuk mendapatkan rumah ini dan juga mereka ni dibantu untuk memastikan bahawa bayaran yang perlu dibayar itu dapat mereka selesaikan. Terima kasih. Terima kasih Kubang Pasu. Sila Menteri. Datuk Yang Ketua, terima kasih Kubang Pasu. Dua soalan. Yang pertama Laka Selatan. Saya melawat kawasan ini 3 minggu lalu dan saya sendiri menyerahkan kunci pada seorang keluarga, dan setelah mengarahkan Felda bagi rumah-rumah yang sudah siap, tak perlu tunggulah. Pada masa itu mereka mungkin nak menunggu seorang VIP untuk menyerahkan kunci. Saya mengarahkan mereka, tak perlu. Dan kalau Yang Hormat ada maklumat, rumah siap, belum lagi serah kunci, bagi tahu saya, dan kita akan pastikan rumah-rumah diserahkan kunci. 3 minggu lepas, saya sendiri serahkan kunci kepada salah seorang pengundi. Berkaitan dengan bankability, pihak Felda sudah pun berunding dengan Bank Pertanian. Memang ini satu masalah, dan setakat ini sebenarnya yang kecil saja, amat kecil, single digit saja yang luluskan oleh Bank Pertanian. Jadi pihak Felda telah berunding dengan Bank Pertanian, sudah bersetuju untuk berikan pembiayaan, tetapi masalahnya masalah bankability. Jadi buat sementara waktu Felda buat keputusan untuk membolehkan peneroka masuk rumah itu mungkin akan dikenakan sewa bermula RM300 sebulan mungkin. Jadi ini adalah antara tindakan yang ambil Felda untuk memastikan rumah yang siap itu dapat diduduki oleh peserta atau peneroka berkenaan. Terima kasih. Untuk makluman seterusnya, Ahli Yang Berhormat, di Malaysia, di seluruh wilayah Felda ni ada kira-kira 150,000 generasi kedua yang tinggal dalam kawasan Felda, dan terdapat kira-kira lebih 500,000, 410,000 yang di luar kawasan Felda. Jadi 150,000 tinggal dalam kawasan dan lebih 100 kira-kira 410,000 tinggal luar kawasan. Jadi ini masalahnya. Ramai generasi kedua yang tinggal dalam Felda dan sudah pasti mereka memegang rumah. Perancangan cuma 20,000, yang memerlukan rumah sekitar 150,000. Terima kasih. Terima kasih. Boleh satu lagi? Saya beri peluang kepada Jelebu. Satu lagi. Jempol. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Pontian kerana beri laluan. Saya nak bertanya Menteri, saya sering kali membangkitkan isu hal peneroka, perumahan peneroka. Saya nak tanya Menteri, kedudukan sebenar sebanyak 700 lebih unit rumah di Parlimen Jempol, iaitu di kawasan
Palung 14, 15, 16 sentuhan kasih dan Palung 78. Saya minta supaya kementerian bertindak segera. Apakah pelaksanaan mencapai 70% hari ini, tetapi sehingga kini tidak ada kerja-kerja dijalankan. Mohon kepada menteri supaya status ini terkini sama ada diteruskan ataupun dibiarkan kerana tuntutan pada generasi kedua Felda amat diperlukan. Mohon menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih jempol. Sila menteri. Ada dua lah kumpulan rumah ini. Yang pertama 70% ke atas, insyaAllah akan disiapkan dengan peruntukan 250 juta, termasuklah Palung 8. Palung 8 ini sudah 84%, 300 unit dan dijangka siap tahun ini, tahun depan, tahun 2021. Mengenai beberapa palung lagi, Jempol punya banyak kawasan Felda. Palung 16 umpamanya baru 44%, ya. Dan Palung 12 baru 46%. Bagi rumah-rumah ini, kita akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan peruntukan. Untuk makluman yang berhormat, bagi seluruh negara, kira-kira 3,500 rumah yang belum siap ini memerlukan peruntukan lebih kira-kira 550 juta. Itu keperluannya. Ya. Jadi peruntukan yang ada sekarang ini 250 juta untuk menyiapkan rumah-rumah yang lebih 70% siap, termasuklah di Palung 8 yang sebutkan tadi di kawasan Yang Berhormat. Bagi Palung 16 dan Palung 12 ini di bawah 70%. Keperluan untuk menyiapkan rumah di seluruh negara 18 rancangan Felda ialah lebih 550 juta ringgit dan kita akan berusaha untuk mendapatkan peruntukan tambahan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Datang ke Sarawak makan ikan lelapan. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri Kesihatan untuk menjawabnya. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih atas soalan Bandar Kuching. Projek Hospital Putrajaya telah diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2011 di bawah rancangan Malaysia ke-10. Jadi projek ini dilaksanakan oleh JKR Malaysia dengan fasa pembinaan bermula pada 30 Mei 2013 dan akan dijalankan siap pada 30 Jun 2018. Tetapi berikutan prestasi kemajuan projek yang tidak memuaskan, maka JKR Malaysia telah menamatkan kontrak tersebut kepada Zikon Berhad pada 2 bulan Ogos 2018. Jadi projek menyiapkan baki kerja terbengkalai Hospital Putrajaya ini sekarang akan dilaksanakan secara tender terbuka oleh JKR Malaysia. Terima tender telah pun dibuat dan walau yang dulu tender dulu adalah tutup pada 24 bulan April 2019, tapi pada masa itu diketahui bahawa tiada petender yang layak. Maka MOF melalui surat 26 Ogos 2019 memutuskan supaya projek ini ditender semula secara tender terbuka pra-kelayakan di kalangan syarikat-syarikat yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai kod bidang kerja B29 iaitu kerja bangunan kesihatan serta mempunyai sijil kontraktor penyiap bagi pelaksanaan projek terbengkalai sebelum ini. Projek ini berada di fasa perolehan kepada 4 petender yang telah lulus di peringkat pra-kelayakan dan tarikh tutup tender ialah pada 7 Ogos tahun ini. Dan projek ini berada dalam peringkat penilaian dan surat terima akan dijualkan pada Januari 2021. Bagi klinik kesihatan jenis 2 Tubuhan Jaya di Kuching, projek ini juga telah diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2016 di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan anggaran kos 40 juta. Projek ini dilaksanakan secara tender terbuka oleh JKR Sarawak. Proses perolehan projek telah tutup pada 25 Februari 2019. Walau bagaimanapun, lembaga tender pusat persekutuan
pada 15 bulan Januari 2020 menetapkan agar projek ini ditender semula. Ini oleh kerana petender yang telah diberi kontrak pada masa itu menghantar surat penentu persetujuan sangat lewat, delay. Jadi sebab itu projek ini akan ditender semula dan akan dibuat pada bulan September 2020. Surat setujuan akan berada pada bulan Januari 2021 dan projek ini mungkin akan start dalam Februari 2021. Sekian, terima kasih. Sila, Mana Kuching. Soalan tambahan pertama. Terima kasih YB Timbalan Menteri atas jawapan tersebut. Sebenarnya soalan tambahan saya berkenaan COVID dan juga kenyataan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri sebab ini isu yang sangat penting. Kedua-dua Timbalan Menteri ada di sini, memang arif tentang isu ini. Saya nak tanya, baru-baru ini saya baca satu laporan di Code Blue di mana Timbalan Menteri telah mengatakan bahawa kerajaan tidak sepatutnya membazirkan lebih banyak wang untuk menambahkan saringan COVID-19. Saya faham bahawa kadar positif kurang daripada 1%, tapi kita lihat pelbagai kluster yang dengan izin unlinked kluster seperti kluster Tawa, Sentosa di Sarawak, KL Restoran di KL, dan kalau kita lihat karakteristik di seluruh negara, France, Germany, Spain, kita lihat bahawa median umur telah menurun hampir 40% antara 20 hingga 39 umur. Jadi adakah kerajaan akan bertukar pendirian dan strategi untuk meluaskan saringan untuk detect semua hidden cluster ini? Itu soalan pertama. Soalan kedua saya berkenaan satu penting juga. Adakah kementerian tahu kompaun yang telah diisu kepada menteri telah di backdate ke 7 Ogos? Dan apakah penjelasan kementerian tentang kompaun tersebut dan apakah rekomendasi akan dihantar oleh Kementerian Kesihatan kepada pihak polis untuk siasatan menteri yang telah melanggar SOP tersebut? Kerana bagi saya Kementerian Kesihatan mempunyai kuasa yang besar dan pengaruh yang besar dan jangan hanya tolak tanggungjawab kepada pihak polis. Minta penjelasan. Sila, Timbalan Menteri. Nampaknya soalan yang berhormat Menteri ini kebanyakan boleh dikatakan political questions lah. Tapi tak apa. Yang kedua itu I'm not very clear on the second one. Tapi yang the first one tadi, yang pertama sekali berkenaan dengan jumlah saringan yang saya telah pun jawab pada minggu yang dahulu bahawa kita positif case yang kita dapati adalah kurang daripada 1%. Itu telah dijelaskan oleh saya dengan menteri-menteri lain di Kementerian Kesihatan. Dan sebab itu kita selama ini menggunakan targeted approach. Targeted approach bermakna kita buat saringan pada yang bergejala. Mereka yang ada simptom sakit macam asma, mereka yang pergi ke operation rooms. Ini kita buat semua. Dan of course yang datang daripada negara luar, warga Malaysia, kita buat saringan. Dan kita yang pergi ke Sarawak pun, saya last week pun saya buat saringan di Kuching. Tak ada masalah, kita buat target. Dan daripada apa yang kita telah buat, kita mendapati cuma less than 1%. Dan seperti apa yang saya ulaskan dalam minggu yang dahulu adalah kalau mengikut WHO punya guideline, kalau positive case kita less than 5%, tak perlulah. Kalau more than 5%, baru kita digalakkan untuk membuat lebih banyak saringan. Itu jawapan untuk soalan pertama. Dan yang hidden clusters itu apa tak tahulah. Jadi soalan kedua itu I think di semua politika telah pun dijawab oleh Menteri Timbalan Menteri satu tadi dan I think I leave itu apa yang telah dikatakan dulu. Terima kasih. Pula politik. Terima kasih. Soalan tambahan. Ada soalan tambahan? Sila yang berhormat Kim Manis. Ya, Yang berhormat Datuk Pengerusi, Datuk Speaker, terima kasih. Ini tentang isu projek yang tertangguh dan ditangguhkan. Yang tertangguh dan ditangguhkan. Sebuah klinik kesihatan di Membakut di Sabah, kawasan Kimanis yang berhormat Datuk Speaker, sudah pun diluluskan dan dalam proses untuk ditender masa era Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi apabila Pakatan Harapan ambil alih, projek ini ditangguhkan dan tidak ada bunyi sampai sekarang. Kenapa? Jadi saya minta kepada kerajaan, bila agaknya klinik kesihatan Membakut ini akan ditender semula dan akan dinaik taraf. Kalau tidak ada jawapan, mohon jawapan secara bertulis. Terima kasih. Sila. Saya akan bagi soal bertulis. Baik, seterusnya soalan-soalan jawab lisan saya ingin menjemput Yang Berhormat Bacuk.
Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Sila Menteri di Jabatan Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Datuk Yang di-Pertua, selepas berakhir fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, kerajaan telah melaksanakan fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang bermula pada 10 Jun 2020. Fasa pemulihan ini adalah sebahagian daripada exit strategi atau strategi keluar daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang mula dilaksanakan pada 18 Mac 2020 diikuti dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sejak 4 Mei 2020. Meskipun dalam fasa pemulihan, PKPP yang dilaksanakan ketika ini masih meneruskan penguatkuasaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 yang memayungi prosedur operasi standard iaitu SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dari masa ke semasa berdasarkan situasi wabak COVID-19. Oleh yang demikian, penguatkuasaan ke atas pematuhan SOP dapat dilaksanakan oleh agensi-agensi yang telah diberi kuasa di bawah Akta 342 bagi memastikan pematuhannya. Pada masa yang sama, kerajaan juga terus memberi pendidikan kepada seluruh anggota masyarakat untuk membudayakan norma baru kehidupan sebelum berakhirnya fasa PKPP ini. Komitmen kerajaan ini dibuktikan dengan pelancaran kempen pembudayaan norma baru oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 8 Ogos 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kawalan kendiri dalam kalangan masyarakat. Rakyat perlu terus bekerjasama dengan kerajaan, khususnya para petugas kesihatan dan penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan norma baru diamalkan bagi memutuskan rantaian wabak ini. Apa yang pasti, kita perlu sama-sama berganding bahu memastikan bahawa kehidupan mengikut norma baru ini dapat diteruskan selagi wujud ancaman wabak COVID-19 ini, dan kita kenalah terus sama-sama kita jaga kita. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sila soalan tambah Bacok. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Menteri yang menjawab soalan saya. Agak ringkas. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan berhasrat untuk terus melanjutkan penutupan pintu masuk negara sehingga kes-kes COVID-19 di peringkat global benar-benar reda, sedangkan kita tengok masih belum ada tanda-tanda positif ke arah itu di peringkat global. Juga memandangkan wujud rungutan dan sungutan di kalangan rakyat yang tidak berpuas hati dengan maksimum compound yang dilihat rendah jumlahnya berbanding kesalahan melanggar SOP yang dilakukan oleh rakyat termasuk pemimpin kerajaan, dan kemungkinan penularan wabak yang lebih besar. Apakah kementerian berhasrat untuk menggubal satu undang-undang baru khusus bagi memastikan penguatkuasaan yang lebih tegas terhadap SOP pasca pemulihan nanti? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan sering memantau keadaan semasa untuk memastikan kita terus melaksanakan SOP. Jika perlu, kita akan memperketatkan mengikut keadaan sama ada kita telah nampak usaha-usaha itu memberi pulangan. Hari ini kalau kita dengar berita-berita tentu, ada penemuan vaksin-vaksin yang disebutkan dalam akhbar dan media sebagainya, tetapi kita mengkaji sama ada ianya boleh digunakan dalam masa sedekat. Dia masih lagi fasa ketiga, clinical test yang saya difahamkan. Jadinya SOP ini akan peluangnya akan diperketatkan, dan kita akan mengadakan, kita selalu mengadakan mesyuarat-mesyuarat di peringkat menteri, peringkat jawatankuasa untuk memastikan adakah SOP itu perlu dievaluasi. Contoh yang disebutkan tadi, sekiranya compound perlu ditingkatkan untuk memastikan kita ini lebih sensitif kepada keadaan semasa, itu akan disemak di dalam majlis dan kita buat keputusan dan kita umumkan kepada masyarakat dan sebagainya. Terima kasih. Soalan tambahan. Ahmad. Sila soalan tambahan. Baik, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kawan saya, sedih saya kalah generasi awal PBBM, kalah pertandingan naik presiden, yang lari lepas pilihan raya daripada UMNO menang paling tinggi. Allah, sedih kawan baik saya. Ayah dia juga, soalannya pokok sana. dia juga adalah kawan baik saya. Yang berkaitan dengan soalan. Ya.
Dulu dia kalah dengan orang perempuan. Soalannya, Baik, soalan tambahan. Isu dia, Yang Berhormat, isu dia ialah isu penguatkuasaan. Apa yang berlaku kepada Menteri Komuniti juga adalah yang berkaitan dengan penguatkuasaan. Jadi apakah kerajaan rakyat melihat kerajaan seolah-olah mewujudkan penguatkuasaan antara dua darjat, macam P. Ramlee dengan SK Darisman, antara dua darjat. Jadi seolah-olahnya kalau rakyat biasa, makcik Gelang Ping dan juga Haji Saleh dihukum, tapi kalau seorang menteri dilindung hanya dengan 1,000, sedangkan pelanggaran dia, bagi saya dimaklumkan bahawa hampir lebih daripada 5 ataupun mungkin sampai 10 kali. Kena mengena soalan. Menteri itu bawa pelaburan 82 bilion. Menteri itu pergi Turki nak selamatkan negara. Daripada atuk dulu bergaduh semua tempat. Harga minyak turun. Harga kelapa sawit turun. Baik. Pokok sana soalannya dah jelas. Kira. Bahawa ramai di kalangan menteri-menteri. Menteri itu patut dipuji, bukan dikeji. Menteri itu bawa. Baling, sila duduk baling. Sila, saya minta Menteri soalan tambahan yang kedua ni. Terima kasih kepada pokok sena. Kalau dilihat hari ini, kerajaan terus menjunjung keluhuran undang-undang. Tidak ada pun 2 darjat. Kalau kita lihat hari ini, menteri yang disabitkan telah pun membayar kompaun mengikut kaedah undang-undang yang ada. Jika perlu digubah, contoh YB Bachok bertanyakan tadi, jika yang perlu tidak kita terowong bayarkan kompaun, dan kita akan pastikan ia ada pulangan yang boleh membantu mengekang penularan COVID-19. Menteri Pertahanan kata lepas April tidak ada lagi kompaun. Bagaimana terus dengan pergi ke mahkamah. Jadi ini 2 darjat. Cukuplah pokok sena. Ahli yang berhormat, Presiden UMNO bawa motosikal tanpa kopi keledar dan kembara UMNO sekiranya ia berlaku seperti di atas jalan raya, bagaimanakah? Sekiranya kes terowong kita buka balik, itu lebih baik kita bincang. Kes terowong, kes banglo kita buka balik. Ahli-ahli berhormat, saya minta Menteri untuk menggulung dan menjawab. Untuk menjawab pertanyaan. Yang Datuk ini bukan perbahasan, ini menjawab soalan lisan. Jadinya saya tak jelas soalan daripada Beruas, kiranya soalan tambahan. Beruas tanya pasal terowong yang Muhammad. Pasal kes terowong. Jadi saya tak perlu menjawab soalan Beruas. Pokok sena sahaja. Pokok sena sahaja. Pokok sena saya dah jawab. Kita akan tetap meluhurkan keundangan negara, perundangan negara, dan bila ada kesilapan yang telah dijawab oleh Menteri Pertahanan dan perlu ditanya Menteri Pertahanan jawab silap? Tak, jika saya tak nampak pun. Takkan Menteri Pertahanan jawab satu kesilapan sedangkan dia menyatakan bahawa Menteri Pertahanan tak silap. Baik. Ahli berhormat, sekarang tamatlah 1 jam 30 minit soalan-soalan bagi jawab lisan. Sila, ada usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan DR 4/2020 iaitu rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020 dan DR 7/2020 rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara pindaan 2020 di nombor 1 dan 2 seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini. Dan selepas itu barulah majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga pukul 10 pagi hari Selasa 25 Ogos 2020. Ada sokongan? Saya menyokong. Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat, bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Rang undang-undang untuk bacaan kali pertama. Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
Tuan Yang di-Pertua, saya memohon mengemukakan rang Undang-Undang Mahkamah Kehakiman Pindaan 2020. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Bacaan kali yang kedua bila? Tuan Yang di-Pertua, bacaan kedua dan ketiga pada mesyuarat yang sama. Baiklah. Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon mengemukakan rang Undang-Undang Mahkamah Rendah Pindaan 2020. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Mahkamah Rendah 1948. Bacaan kali yang kedua bila? Di-Pertua, bacaan kedua dan ketiga pada mesyuarat yang sama. Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon mengemukakan rang Undang-Undang Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah Pindaan 2020. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955. Bacaan kali yang kedua bila? Tuan Yang di-Pertua, bacaan kedua dan ketiga pada mesyuarat yang sama. Terima kasih. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 4/2020. Rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Kita sambung Yang Berhormat perbahasan dengan menjemput Yang Berhormat Johor Bahru, kemudian diikuti oleh Jempol, senarai nama yang telah dinyatakan minggu lepas. Jadi saya menjemput yang saya telah minta pada Tuan Speaker. Baik, saya ada untuk memulakan pagi ini. Baik. Yang Berhormat Johor Bahru bagi laluan kepada Ketua Pembangkang untuk mulakan. Yang Berhormat, memangnya ada permohonan daripada Yang Berhormat Paul Dickson. Ini jawapan daripada pejabat speaker bahawa Bukan soal usul, bukan soal usul, soal bahas. minta maaf. Ya. Paul Dickson, baik. Soal usul dah lepas. Baik. Bukan usul Baik. Kementerian. Terima kasih Yang Berhormat Paul Dickson. Saya beri laluan kepada Yang Berhormat Paul Dickson untuk pembahas pertama pada hari ini. Terima kasih. 10 minit. Terima kasih betul. Pertama saya nak jelaskan bahawa memang benar mengikut fasal 67 Perlembagaan dan Peraturan Mesyuarat 57/4 BC dan 55/3 tidak ada usul untuk meminda peraturan kewangan. Saya setuju. Sebab itu apa yang saya lakukan ialah mengemukakan usul untuk dipertimbangkan oleh Menteri Kewangan. Maknanya apa yang saya sampaikan pada hari ini diminta supaya dimasukkan, dipertimbangkan oleh Menteri Kewangan. Jadi dimasukkan dalam pindaan yang beliau akan kemukakan. Kerana saya setuju bahawa pindaan kewangan itu tidak boleh dikemukakan oleh mana-mana ahli yang berhormat. Sebabnya ialah kerana seperti mana yang saya sebut dan tulis kepada speaker dan juga Menteri Kewangan minggu lalu, bahawa suntikan fiskal yang ada sekarang ini dianggap kecil. Dan sebab itu kita perlu untuk menjana pertumbuhan ekonomi secara berkesan, kita memerlukan suntikan yang lebih besar dan berkesan. Memang dalam kenyataan Menteri Kewangan, kalau dicampur prihatin PKS dan penjana, jumlah pakej itu 295 bilion dan dianggap tinggi 17%. Saya nak tumpukan khusus kepada suntikan fiskal. Kerana suntikan fiskal ini akan menyentuh secara langsung dana daripada kerajaan untuk sektor-sektor yang memerlukan bantuan segera. Ini untuk membolehkan pertumbuhan ekonomi dan pemacuan pertumbuhan ekonomi itu dapat dipercepatkan.
Saya beri sebabnya ialah kerana pertama, soal pengangguran masih menjadi masalah besar. Statistik terakhir 49% 773,200 individu menganggur. Dan pengucupan untuk suku tahun kedua ini mengejutkan kerana ia jauh berbeza daripada unjuran Kementerian Kewangan dan Kerajaan. Ini saya nak tekankan, kita bukan nak salahkan kementerian kerana buat unjuran yang terus salah. Tetapi kita harus realistik untuk menyatakan bahawa pengucupan yang begini ini adalah parah kesannya pada ekonomi. Umpamanya, kalau untuk suku tahun kedua, peratus pada KDNK, Indonesia pengucupannya 5.32%. Thailand anggarannya di antara 12 hingga 13%. Singapura 13.2%. Filipina 16.5%. Anggaran untuk Australia 7%. Tetapi Malaysia pengucupannya 17.1%. Apa yang disebut oleh menteri-menteri selalunya kita telah menjalankan kegiatan yang sangat membanggakan, berjaya. Saya tak mahu hujah bab itu. Tetapi kenyataannya, ikut Jabatan Statistik 14 Ogos, ialah pengucupan yang paling tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Baik, kalau pengucupan begini, pakej rangsangan harus lebih tinggi. Dalam pengucupan macam ini, kita lihat pakej rangsangan dari segi suntikan dana fiskal Malaysia paling rendah. Kan ini ada anomali. Pengucupan paling rendah, paling tinggi, suntikan paling rendah. Suntikan untuk Malaysia peratus KDNK sekitar 3%. Australia dengan pengucupan 7%, pakej rangsangan 10.6%. Filipina pengucupan agak serius 6.5%. Pakej rangsangan 3.1% dianggap rendah. Singapura pakej rangsangan 19.6%. Saya tidak fikir Malaysia boleh pertimbangkan ke arah itu kerana kedudukan ekonomi agak jauh berbeza. Mereka ada keupayaan walaupun pengucupan di Singapura itu jauh agak lebih rendah dari Malaysia. Thailand pengucupan sekitar 12.13 dan di antara 12 hingga 13%, tetapi pakej rancangan 11.8%. Indonesia pengucupan 5.32%, pakej rancangan 3.5%. Inilah sebabnya mengapa saya agak menggesa Menteri Kewangan supaya memberi pertimbangan yang agak serius, sama seperti yang dikemukakan oleh dalam laporan Persekutuan Pengilang Malaysia FMM dan juga Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER yang mengusulkan agar kerajaan melipat gandakan inisiatif untuk memulihkan ekonomi negara. Tuan Speaker, mohon mencelah. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker, Yang Berhormat Port Dickson. Adakah Yang Berhormat Port Dickson setuju bahawa kita tidak perlu terlalu fokus kepada ingin memenuhi sovereign rating ataupun fiscal target dengan izin, malah ada risiko sekiranya kita terlalu konservatif di dalam injection fiskal kita, maka agensi-agensi akan merendahkan sovereign rating kita kerana tidak melakukan apa yang perlu untuk menyelamatkan ekonomi kita. Terima kasih. Saya setuju dengan gesaan YB Setiawangsa sebab kalau lihat pandangan negara Eropah atau Amerika atau dunia umumnya, orang tak pedulikan sangat tentang rating. Governance lain. Pengurusan yang cekap, tata kelola yang baik, itu memang ditekankan. Tetapi soal defisit tidak menjadi persoalan kerana tumpuan sekarang adalah untuk menjana pertumbuhan. Dan dalam konteks ini saya nak jelaskan juga tentang kekeliruan. Saya percaya boleh disampaikan kepada Yang Berhormat Pekan yang mengatakan bahawa kita ini menolak
minggu lalu 17 Ogos menolak pakej rangsangan COVID. Saya faham dia tidak hadir dalam sidang sepenuhnya, tetapi saya nak beritahu yang kita tolak itu adalah soal peruntukan pembaziran untuk kementerian-kementerian yang kita anggap tidak menumpu kepada isu pertumbuhan, pakej rangsangan, membantu pengganggu, meningkatkan teknologi. Jadi saya nak jelaskan, tidak timbul sama sekali bantahan. Sebab itu pada hari ini kita bangun untuk bukan sekadar menyokong tapi mengusulkan kepada Menteri Kewangan untuk memberi pertimbangan menambah secara besar, skala lebih besar untuk memberikan kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan saya usulkan oleh demikian jumlah yang berganda seperti mana juga ditekankan oleh MIR dan FMM, dan kita usulkan jumlah sehingga 45% walaupun ia akan melibatkan defisit yang lebih besar. Negara tak kala menghadapi kemelut ekonomi global seperti ini, pandemik ekonomi, tidak sangat sibuk ataupun runsing tentang soal fiskal dengan syarat pengurusan ekonomi itu baik. Jumlah yang dianggarkan penambahan ialah sekitar 45 bilion. Ya. Tetapi saya ingin ingatkan ya bahawa yang jadi masalah sekarang ini adalah isu kesediaan kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan dan kementerian terlibat untuk melihat semula pakej-pakej inisiatif yang dilakukan untuk memastikan optimal return. Ini dilakukan umpamanya oleh negara. Kalau kita buat senarai perbandingan Germany, UK, Australia, Canada, dan saya tertumpu lebih banyak kepada Germany, Canada dan Australia kerana beberapa pakej itu lebih sensitif dan prihatin dan mengambil tindakan penyesuaian yang segera. Germany umpamanya, dia menyediakan 500 bilion euro. Tetapi pastikan kelulusan oleh bank itu tidak ditentukan hanya oleh bank dan mesti diluluskan dalam tempoh 4 hari. Ya, mana tidak melengahkan, ada jatuh kuasa pengurusannya. Kalau diserahkan bank, dan saya harap benda ini harus dibetulkan kerana Menteri Kewangan sekarang ini dianggap lebih mirip kepada pemikiran bankers dan tidak kepada peminjam dan juga penjanaan ekonomi. Kerana bankers ini kalau kita nak pinjam, dia fikirkan collateral, track record. Kita tak boleh fikir dan ikut peraturan yang sedemikian. Sebab itu saya katakan Gale creative destruction itu bermakna kita harus mengambil pendekatan-pendekatan baru. Maknanya kalau kita tumpu hanya kepada bank dan menyerahkan mereka, dan ini bertentangan mengikut pengalaman yang dilakukan oleh kerajaan Jerman. Yang Berhormat Pak Dixon, sila gulung. Sila gulung. Oh, gulung Gulung. Saya bagi seminit je lah sebab dia setiap 5 minit. Okey. Saya dah minta speaker tu tambah sikit saja lagi. Minta jasa baik. Saya bagi Yang Berhormat Pak Dixon lagi 3 minit. Silakan. Okey, terima kasih. Switzerland umpamanya, dia anggap IKS yang kita anggap sekarang masalah besar ialah fast tracking emergency for SMEs. Dan jadi ini baru kita lihat pakej rangsangan yang bermakna kerana dia melihat kepada keadaan yang sedemikian. Baik. Yang akhir saya nak sebut di sini untuk memendekkan ialah isu-isu pembelia, isu teknologi. Kita bincangkan tadi, bincang persoalan yang dibangkitkan, banyak bincang soal boroh. Padahal dalam laporan Jabatan Perangkaan Ogos 2020 menekankan kelemahan kita dalam mengusulkan dan mendekankan keperluan penggunaan teknologi baik sektor industri dan juga pertanian. Ya. Ini terkait dengan apa yang kita sebut tentang isu governance. Ya. Sebab itu saya dalam merumuskan menyatakan bahawa pengurusan dan tata kelola penting. Kalau dana yang terbatas digunakan oleh membesarkan kementerian, menambah jawatan GLC, ini tidak menjawab tumpuan dan keutamaan
Dan oleh demikian, saya ingin tegaskan sekali lagi membantah keras jika ada pengurusan yang lemah dan penyelewengan dalam penyaluran dana ini. Ya. Sebab itu isu governance itu mesti diutamakan. Dia package rancangan ekonomi ini mesti terkait dengan good governance. Pelaksanaan peraturan yang sangat ketat dan juga apa yang disebut tentang ketelusan termasuk kesediaan menteri untuk menyatakan sumber wang cara teliti. Ya. Yang disebut umpamanya menerbitkan borrowing estimates to improve fiscal transparency. Mesti ada. Dari mana sumbernya, berapa jumlahnya, berapa kadar faedahnya dan berapa tanggungan bagi negara. Dan yang juga harus ditekankan di sini ialah supaya jangan ada sama sekali unsur untuk membebankan rakyat dengan mengizinkan ketirisan atau pemborosan. Yang ini sebenarnya memang berlaku dalam semua pentadbiran, tetapi kita harap dalam keadaan rakyat menghadapi masalah sekarang dan pengangguran, janganlah ibarat umpamanya membina mahligai atas pusara. Orang derita, kita nak hanya senang. Ya. Sebab itu kita lihat perbincangan dan kehangatan tentang antara dua darjat ini. Penjelasan, ya. Antara dua darjat ini memang isu besar. Di saat-saat akhir masa ini saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat. Yang pertama saya nak ucap terima kasih sebab Yang Berhormat telah mengisytiharkan bahawa PH akan menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Sepatutnya PH juga menyokong rang undang-undang perbekalan 2020 kerana dalam itu termasuk perkara yang penting berhubung dengan Kementerian Perpaduan. Sebab Yang Berhormat menjelaskan setelah menolak, saya ingat kurang tepat. Yang Berhormat lebih baik menyebut kata minta maaf sebab tak sokong pada masa yang lepas. Jadi hari ini akan menyokong. Arau ni dia celah betul tapi dia tak dengar habis. Ini masalahnya. Dia tak dengar habis. Kita bantah sebab dalam keadaan kemelut patut kementerian dikurangkan tumpu bantu rakyat. Rakyat menganggur. Hampir 1 juta orang menganggur. Yang kamu duk kira nak bagi orang besar terkedarah wang lebih. Ini kita bantah. Bagi faham yang tu. Yang lain yang Muhammad Arau jangan bimbang. COVID-19 dan pakai rancangan ini kita sokong. Balah kita minta tambah untuk mengurangkan beban rakyat. Untuk masalah pembangunan, maknanya kita sedia bantu dan sokong kerajaan. Kalaupun kerajaan nak tambah peruntukan dan dana fiskal suntikan sehingga 40 bilion, kita sanggup sokong. Tapi janganlah sokong membawa rebah kerana wang itu jangan disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya, jangan. Pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini berakhir pada soalan ke-9 yang diajukan oleh Ahli Parlimen Bachok Tuan Nik Muhammad Abdul Abdul Aziz yang meminta Perdana Menteri menyatakan rancangan penguatkuasaan susulan bagi memastikan pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP pasca PKPB. Dan soalan berkenaan telah pun dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian tugas-tugas khas iaitu Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Baik, selain itu antara soalan yang telah pun dijawab pada persidangan hari ini adalah mengenai nilai maksimum kompaun yang dikenakan bagi individu yang melanggar SOP bagi mengekang penularan COVID-19 adalah sebanyak RM1,000. Bagaimanapun jumlah berkenaan boleh bertambah sekiranya ia melibatkan kes lebih serius di bawah siasatan polis diraja Malaysia. Mengulas lanjut, sesiapa sahaja yang melanggar SOP wajar dikenakan tindakan tanpa mengira status seseorang kerana tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Ditanya mengenai vaksin COVID-19 pula yang dibangunkan oleh Rusia, Datuk Dr. Nur Azmi menjelaskan vaksin berkenaan masih belum didaftarkan kerana ujian klinikal fasa ketiga masih perlu dilakukan ke atasnya. Setakat ini kerajaan Malaysia masih menunggu laporan dari negara berkenaan berkaitan vaksin tersebut. Beliau turut memaklumkan Dewan sebanyak sehingga 7 Ogos lalu Kementerian Kesihatan KKM telah membelanjakan RM720 juta daripada RM1 bilion bagi pembelian peralatan, kebekalan perubahan
perubatan, test kit dan lain-lain perkhidmatan dalam usaha mengawal wabak COVID-19. Baik, selain itu, Petronas tidak menyediakan sebarang kuota khusus kepada pelajar dari negeri-negeri pengeluar minyak utama negara untuk mendapatkan tempat dalam program tajaan pendidikan Petronas PESP. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, RT Joseph Kurut berkata, pengambilan pelajar dibuat secara adil berdasarkan kelayakan khususnya pencapaian akademik. Baik, seterusnya, proses penyelesaian sempadan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur WKL dan Selangor akan mengambil masa yang lama kerana ia melibatkan kerja-kerja pengukuran dan penandaan persempadan baharu oleh Jabatan UKO dan Pemetaan Malaysia. Ia termasuk proses susulan lain yang masih perlu dilakukan secara berperingkat. Mengulas lanjut penyelesaian kepada isu WPKL dan Selangor akan memberi manfaat seperti pengurusan hasil pihak berkuasa tempatan PBT, WPKL dan Selangor dapat dilaksanakan dengan lebih jelas dan teratur untuk mengutip hasil daripada pelbagai sumber seperti percukaian, fee, denda dan caj perkhidmatan. Selain itu, pemilik bangunan dan infrastruktur di kawasan sempadan tersebut juga dapat ditunjukkan sempadan jelas di antara WPKL dan Selangor. Meskipun ia mengambil masa yang lama, Kementerian komited mencapai persetujuan dan memuktamadkan isu persepadanan ini bagi kebaikan bersama di kedua-dua belah pihak. Baik, selain itu, hasil rundingan dan promosi minyak sawit negara ke peringkat global telah berjaya meningkatkan permintaan minyak sawit negara. Jelas Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Wijay Seng, kadar pengeluaran ekspor minyak sawit negara meningkat daripada 25.23 juta tan pada tahun 2018 kepada 27.98 juta tan pada tahun 2019. Baik, bagi anda yang ingin terus mengikuti persidangan Dewan Rakyat, anda boleh saja melalui laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Sekian laporan langsung dari Parlimen, saya Syamira Sufri, salam hormat. Sejauh manakah tahap keupayaan kementerian untuk mengendalikan data-data yang terkumpul dari berbagai agensi dan apakah perancangan kementerian menambah baik sistem pangkalan data sedia ada bagi mengelakkan isu berkaitan berbangkit di masa hadapan. Kiranya berlaku gelombang ketiga penularan COVID, adakah bantuan prihatin nasional ini akan dapat diberi dan apakah implikasi terhadap kantung kerajaan? Saya berharap agar kementerian dapat menambah baik dari segi sudut keupayaan mengendalikan data-data dan sebagai agensi isu yang tidak berulang, tidak menyusahkan rakyat juga membuat permohonan yang seterusnya. Ilaun khas petugas barisan hadapan. Pemberian ilaun khas petugas hadapan iaitu kadar 600 sebulan bagi petugas kesihatan, 200 sebulan bagi petugas-petugas